korang yang tengok video ni, korang percaya ke dengan mesin masa? Aku buat video ini disebabkan ramai sangat orang yang komen dekat video aku sebelum ini yang mengatakan nak part 2, dan mereka bagi tahu mereka nak tahu pasal wujud ke mesin masa pada masa kini. Korang di luar sana yang belum follow aku, sila follow aku supaya korang tidak terlepas video-video yang terbaru yang akan aku upload tak lama lagi. Sila follow, komen, share, save dan like. Jangan lupa komen Korang komen apa pendapat korang mengenai mesin masa. Jangan korang skip video ini dan jangan korang dengar sekerat-sekerat. Kalau tidak, korang akan salah faham. Kalau sayangkan agama, korang terus lihat video ini sampai habis, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoga korang yang melihat video ini, korang sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa-dosa kalian sesiapa yang melihat video ini. Ini doa aku kepada korang, insya-Allah. Dan korang pun kena doakan untuk aku, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang muliakan ahli Allah Subhanahu Wa Taala, ini kita nak kupaskan ataupun kita nak berceritalah mengenai mesin masa. Korang percaya ke tak adanya ataupun wujudnya mesin masa? Sebelum ni kan aku dah bagi tahu dalam video mengenai kapal selam Titan yang dipredik oleh Simpson. Aku dah bagi tahu dah detail. Sehingga kan kalian komen di bawah macam ni. Korang komen nak lagi lah, nak part 2 lah, nak tahu pasal kewujudan mesin masa ni lah ataupun mesin waktu lah. Jadi ini hasilnya. First kali kita kena tahu mengenai teknologi. Okey, teknologi ni sebelum adanya handphone yang korang pegang sekarang ni, yang tengok aku ni, kalau korang tengok dalam handphone lah. Okey, sebelum kewujudan handphone ni, kita kalau misal kata aku datang pada korang, aku bagi tahu kat korang, aku nak suara aku ni boleh didengari satu dunia. Orang dekat Rusia boleh dengar suara aku, orang dekat Denmark boleh dengar suara aku, orang dekat Yaman boleh dengar suara aku, orang dekat Arab Saudi boleh dengar suara aku, kan? Ataupun dekat Indonesia, dekat Singapura, ataupun lah aku kalau dekat Selangor dan korang dekat Perak pun boleh dengar suara aku. Jadi mungkin waktu itu tak adanya teknologi handphone ni, korang akan cakap, korang akan bagi tahu ataupun korang akan judge aku adalah seorang ahli nujum, ataupun korang akan cakap aku ni gila. Betul tak? Tapi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah adanya kewujudan handphone ni, jadi suara aku boleh didengari oleh orang dekat Denmark, orang dekat Filipina, orang dekat Thailand, orang dekat Pahang. Satu dunia boleh dengar suara aku. Tapi ternyata kan sekarang ni benda tu berlaku. Kalau dulu kita akan cakap, mana mungkin suara kita ni dekat, kalau orang nak dengar, kalau kita bercakap pun orang cuma dengar dalam beberapa meter je, ataupun paling jauh pun dalam 300 meter ataupun 500 meter. Betul tak? Jadi sebab tu hari ni kita buka seluas-luasnya pemikiran kita, akal kita ni, supaya apa yang aku nak ceritakan mengenai mesin masa ni terletak pada korang. Korang percaya ataupun tidak, itu terletak pada korang. Nanti kita akan kupaskan. Pada tahun 1995, ada seorang manusia ataupun seorang lelaki yang bernama Mike Markham. Mike Markham ni ataupun dikenali sebagai Madman. Dia seorang miskin tetapi otak dia cerdas. Jadi, Mike Markham ni yang digelar sebagai Madman ini, dia berfikir, jikalau dia boleh buat mesin masa, maka dia nak berjudi. Untuk korang faham, dia buat mesin masa ni adalah untuk dia menang loteri. Faham Korang boleh tengok video aku yang sebelum ni, aku ada cerita pasal mengenai Mike Markham, mengenai dia buat mesin masa pada tahun 1995. Dasarnya daripada kecil, lepas tu jadi besar apa semua kan. Jadi setelah dia dapat
undangan untuk dalam satu wawancara, iaitu nama dia Coast to Coast. Dalam wawancara ni dia menceritakan apa yang telah dia bina sekarang. Jadi daripada situlah dana masuk dalam akaun bank dia sehingga kan dia boleh buat mesin masa. Asalnya daripada kecil saja, tapi disebabkan dia dikenalkan ataupun dikenali dalam satu wawancara Coast to Coast ni sehingga nama dia jadi besar. Dan orang-orang fun lah dekat dia untuk buat mesin masa ni. Jadi setelah dia buat, dibina apa semua kan, setelah itu wallahu alam sama ada dia berjaya ataupun tidak. Adalah jalan cerita dia kena tangkap lah apa semua, jiran-jiran mengadu mengenai apa yang telah dibuat dekat rumah apa semua, macam-macam lah cerita. Dia dah bina mesin masa tu, tiba-tiba dia hilang. Setelah dia hilang tu, khabar berita dia tidak dapat dijejaki. Pada suatu hari dalam wawancara Coast to Coast ni, ada satu panggilan. Panggilan ini dia memberitahu bahawasanya dia telah menjumpai satu surat khabar ataupun keratan akhbar yang mengenai adanya kewujudan satu orang pada tahun 1920-an. 1920-an, mereka tak tahu apakah benda yang dalam besi itu. Maksudnya dalam besi itu ada manusia yang terdampar dekat tepi laut dan badan dia hancur. Di wawancara itu semua macam terkejut. Mereka macam kita lah, adakah mesin masa tu betul-betul wujud ataupun mesin masa tu berjaya? Jadi sebab apa? Zaman 1920-an, mana diorang nak tahu, macam mana diorang nak describe mengenai perkara tu, faham tak? Kan? Kalau kita contoh macam handphone lah, macam mana suara aku ni boleh sampai dekat satu dunia? Kita tak boleh nak cerita logik akal. Seorang lelaki bagi tahu dia jumpa keratan akhbar ni mengenai isu ini. Adakah itu Mike Markham? Okey, kita pindah pada cerita lain pula. Baru-baru ini ataupun pada tahun 2021 kita digemparkan mengenai ada seorang lelaki yang namanya adalah Javier, ataupun dalam TikTok dia nama dia Unicos Sobreviviente. Dia punya TikTok dia lah. Okey, dia menceritakan tiba-tiba dia terbangun daripada hospital dan dia melihat keadaan sekeliling tiada orang. Jadi waktu itu dia balik ke rumah, dia tengok laptop dia apa semua pada tahun 2027. Cuma sekarang ni keadaan dia masih dipengsankan tu dekat hospital dia pada tahun 2021. Kalau korang yang selalu scroll TikTok tu, korang kenal lah siapa dia Javier ni. Sehingga kan dia menjadi dalam masa beberapa hari tiba-tiba dia keluarkan akaun TikTok dia main TikTok, dan sehingga dalam beberapa hari dia punya followers terus mencecah 5 juta, 6 juta macam tu dalam beberapa hari saja. Sebab apa? Sebab dia terperangkap dalam satu keadaan tahun yang tiada orang hidup kecuali dia saja. Bagi pendapat aku, cerita apa yang dia buat ni, ini mungkin adalah strategi marketing ataupun nak memperkenalkan Sepanyol. Sebab Javier ni duduk kat Sepanyol. Jadi dia nak memperkenalkan Sepanyol dalam keadaan waktu Covid hari tu kan, ramai orang tersekat, tak boleh keluar, di perintah berkurung apa semua kan. Jadi mungkin dia buat perancangan dengan kerajaan Sepanyol untuk menciptakan satu inilah drama-drama ataupun konten-konten untuk orang ramai datang melawat Sepanyol. Pendapat aku tak percaya dengan apa yang dibuat oleh Javier. Sebab apa? Bila aku check balik kan, aku check siapa yang tag dia apa semua, aku pasti itu adalah satu strategi marketing untuk menarik orang datang ke Sepanyol. Ataupun dia buat satu, sebab ini konten. Sebab tu aku nak bagi tahu kat korang jangan percaya pada media sosial. Media sosial ni kalau korang percaya betul-betul, sebab tu korang akan terpengaruh. Faham Okey. Kita cerita balik pasal mesin masa ni. Kita ketepikan cerita Javier tu sebab apa? Sebab aku rasa benda tu tak betul. Setelah aku kaji apa semua kan, benda tu tak betul. Okay, kita nak cerita pasal mengenai Andrew Carlson. Andrew Carlson ni dia datang daripada zaman 2250-an dan dia pergi pada tahun 2003. Jadi kisah mengenai Andrew ni dia kembali kepada masa lampau adalah semata-mata untuk trading. Mereka sehinggakan dia duduk dalam beberapa hari pada tahun 2003 tu,
setelah pihak FBI mendapati ada seorang manusia ni, dia trading, sehingga kan dia untung sebanyak 350 juta dolar. Dalam masa beberapa hari ataupun beberapa minggu. Jadi orang pelik macam mana dia boleh ramalkan benda ni, sehingga kan dia tahu waktu-waktu setiap keuntungan trading tu. Aku pun tak tahulah pasal trading ni sangat, tapi aku kena ambil tahu juga sikit-sikit sebab benda ni haram kan sebagai orang Islam. Jadi aku tengok macam mana dia trading, dia predict mengenai trading lah. Sebab apa? Sebab aku nampak dalam trading ni dia lebih kepada macam tikam. Kau faham tak main tikam, main judi? Kita ramal ini naik ke tak, turun ke tak. Jadi apa yang aku nampak, dia pergi waktu tu sehinggakan dia menang dalam beratus juta kan. Sehingga FBI tak nak tahu siapa dia ni, apa semua macam ni. Dia boleh tahu setiap benda tu boleh jadi untung, tak ada rugi langsung. Sehingga kan dia tak rugi langsung dalam trading. Jadi apabila dia check, rupanya di soal siasat dia ni datang daripada tahun 2250-an macam tu lah. Dan dia tak ujuk pun, dan pihak FBI cuba menjejaki identiti IC dia ataupun identity certificate dia, sehingga kan mereka tak jumpa data pun mengenai Andrew ni pada tahun 2003 itu. Bagi pendapat aku mengenai Andrew ni, aku rasa lah ini adalah satu marketing nak memperkenalkan orang kepada trading. Apa yang aku nampak lah. Mungkin benda ni tak betul ataupun, tapi tafsiran aku lah, aku rasa ini adalah satu konten supaya orang belajar trading di masa akan datang. Orang ramai pergi tukar kepada trading. Ini mungkin satu konten. Apa pendapat korang? Korang komen kat bawah. Okey, berbeza pula mengenai cerita mengenai nama seorang Sergei Ponomarenko. Dia datang pada tahun 1956 dan dia datang ke masa hadapan pada tahun 2006. Cerita ni menarik. Cerita ini mungkin boleh diterima logik akal. Kata Sergei, dia waktu pada tahun 1956, dia cuma datang ke rumah kawan. Katanya lah, dia tengah ambil gambar daripada macam satu objek dekat langit. Dia kata dia tengah ambil gambar satu objek kat langit, tiba-tiba dengan satu sinaran ataupun pancaran, terus dia berada pada tahun 2006. Kata Sergei lagi, waktu dia berada pada tahun 2006 tu, dia berjumpa dengan seorang polis, dan polis ni tanya pasal Sergei ni. Sebab apa pakaian dia berbeza. Polis ni tanya dia pada mana, dia kata, lepas tu Sergei ni tanya pada polis tu, ini sekarang ni tahun berapa ni? Kan? Sebab apa? Dia tengok pembangunan yang pesat apa semua kan. Jadi polis tu bagi tahu ini pada tahun 2006. Jadi dia tanya sekarang ni waktu apa semua, dia tanyalah. Lepas tu polis tu mestilah rasa pelik. Kalau kita tengok orang yang tanya pasal orang tanya kat kita, ni sekarang ni tahun berapa? Adakah ini ini negara apa semua, kita macam rasa macam terkejut lah benda macam tu kan. Jadi itulah yang berlaku pada polis. Jadi polis bawa lah Sergei ni ke balai polis. Jadi dia soal siasat apa semua kan. Jadi dalam soal siasat tu mereka pun hairan, betul ke ataupun Sergei ni ada masalah mental. Jadi setelah beberapa hari tu, tiba-tiba Sergei ini telah menghilangkan diri secara tiba-tiba tanpa dapat dijejaki. Cuma dia ada tertinggal dengan mungkin identiti dia ataupun dia punya gambar. Jadi waktu gambar-gambar di dalam wallet dia ataupun tak kisahlah dalam apa, jadi ditinggalkan dekat balai polis. Mungkin tak tahulah Sergei terlupa nak ambil ataupun dia sengaja nak beritahu yang dia bukan daripada zaman 2006. Jadi pihak polis cari tengok-tengok gambar tu, terjumpalah gambar Sergei bersama seorang wanita. Jadi pihak polis tak tahu sama ada girlfriend dia ke, tunang ke dia ke, isteri ke ataupun kawan ataupun sesiapa sajalah. Jadi pihak polis pun dalam masa yang sama mencari wanita ini. Akhir-akhirnya pihak polis menjumpai seorang wanita yang mirip-mirip dalam gambar tersebut. Jadi pihak polis tanya pada wanita ini, adakah dia kenal seorang lelaki yang bernama Sergei Ponomarenko? Kenal tak seorang lelaki yang bernama Sergei ni? Jadi perempuan tu yang bernama Valentina Curis. Jadi wanita itu tengok saja gambar tu, dia kata dia kenal. Ini adalah tunang dia. Tunang dia yang tidak bertanggungjawab. Kerana apa? Sebab
waktu mereka bertunang itu, tiba-tiba saja Sergei telah menghilangkan diri tanpa sebarang berita. Jadi cerita ni menarik kan. Valentina ni pada waktu itu, pada tahun 2006, umur dia adalah 74 tahun. Jadi kita ini yang membuatkan kita rasa, betul ke misi masa ni benar-benar wujud? Valentina, dia pergi ambil album dia, dah ditunjuk, memang betul ada gambar yang sama yang telah yang berada pada Sergei, dan Valentina pun ada dalam album dia. Gambar tu sama. Dan ada beberapa gambar yang lain lah waktu masa pertunangan dia dan macam-macam lagi. Jadi kata Valentina, dia pernah berjumpa dengan Sergei ni sekali lagi pada tahun 1970-an. Waktu itu gambar yang telah diberikan oleh Sergei pada tahun 1975 ataupun 70-an lah kan, pada tahun itu adalah berbeza. Okey, gambar itu pada tahun 2006 dan lagi satu gambar tahun 2050. Jadi korang tengok gambar ni. Masya Allah. Nampak perbezaan dia daripada tempat yang Sergei ambil gambar tu. Tempat tu tak ada pembangunan, dengan tepi pantai, dalam keadaan ada hutan, tak ada apa-apa pun. Jadi gambar yang Sergei ambil ni, korang boleh tengok gambar tu, tiba-tiba ada pembangunan yang pesat. Jadi apa pendapat korang mengenai hal ataupun isu ini? Macam aku percaya mesin masa ni ada. Korang macam mana? Cuba korang tulis, cuba korang komen dekat bawah mengenai hal ini. Ada benda yang kita boleh fikir logik akal, ada benda yang kita fikir di luar jangkaan, ataupun ini hanya sebagai konten untuk meraih populariti ataupun konten untuk memperkenalkan sesuatu produk. Apa pendapat korang? Apa research korang? Supaya apa kita boleh share ilmu. Sama-sama kita belajar. Korang komen kat bawah. Aku nak beritahu sikit lah hal ini. Dalam movie ataupun dalam filem-filem yang diadaptasi daripada luar negara ataupun Marvel apa semua kan, mereka banyak menceritakan mengenai mesin masa, ataupun mereka boleh pergi ke masa hadapan dan mereka boleh pergi ke masa yang lepas. Jadi apa yang nampak, terutamanya kita fokus pada cerita yang terbaru iaitu The Flash. The Flash ini, kita tahu adiwira yang telah direka oleh Yahudi dan Nasara. Sebagai orang Islam, kita kena ambil tahu itu. Kita sebagai orang Islam, kita kena berpandukan kepada Nabi SAW dan sahabat-sahabat Nabi. Mereka inilah wira kita dan hero kita. Adiwira kita. Mereka inilah patut dicontohi. Kita kembali balik pada cerita The Flash. Apa cerita yang nak disampaikan oleh penerbit ataupun cerita ini kepada manusia, bahawasanya The Flash ni boleh pergi kepada masa yang silam. Dia nak betulkan keadaan supaya mak dia tidak mati terbunuh. Okey. Dan apabila dia kembali pada zaman yang waktu dia kecil, dia nak selamatkan mak dan ayah dia. Kita ambil tahu, kita ambil cakna lah mengenai hal ini. Walau macam mana pun mereka pergi ke masa lepas, pergi masa hadapan, mereka cuba untuk tukar hal ini, ataupun mereka nak tukar takdir yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, mereka tak mampu. Walaupun mereka tukar, yes, ada perkara yang mungkin boleh terjadi, tetapi hanya sedikit saja. Sebab apa? Kita sebagai orang Islam, kita kena yakin takdir Allah Subhanahu Wa Taala, qada dan qadar ni telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak macam mana pun kita akan laluinya. Apa yang ditunjukkan dalam cerita The Flash ni, walaupun dia nak selamatkan Superman, nak selamatkan mak dia, nak selamatkan Batman, maka apabila Allah mengatakan takdirnya begitu, tetap akan berlaku. Mereka ubahlah macam mana pun tak akan dapat berubah. Lalas kalau korang tengok ending cerita The Flash ni, dia tetap juga nak ubah. Faham tak? Walaupun sedikit. Kalau korang perasan macam mana tin tomato, sos tomato tu dekat bawah, dia letak ke atas. Supaya apa? Bapa dia selamat daripada tuduhan membunuh mak dia sendiri. Menarik kan? Korang kena ambil tahu. Kita bukan nak cerita pasal ni. Sebab apa? Benda ni ada mengenai akidah. Mengenai akidah kita. Sebab tu kita kena ambil tahu supaya anak-anak kita kena bagi tahu anak-anak kita ini bukan betul. Ini ada satu yang salah. Akidah kita macam mana? Kita kena yakin pada Nabi SAW. Kembali kepada macam mana kehidupan sahabat Nabi SAW. Hero kita ni siapa? Bukan The Flash, bukan Batman, bukan Superman. Hero kita adalah Nabi Muhammad SAW yang patut kita contohi. Ada 124,000 sahabat Nabi ni, ini yang perlu kita contohi. Nak jadi kaya, nak jadi adiwira seperti siapa? Contoh adalah seperti Khalid Al-Walid. Sehingga kan Khalid Al-Walid ni dia boleh
lawan dengan 100,000 orang. Dia seorang boleh lawan dengan 100,000 orang. Hebat tak? Hebat. Sebab tu hari ni kita kena ceritakan mengenai sahabat Nabi yang hebat ni. Kenapa kita nak tahu cerita pasal Batman, nak bagi tahu pasal anak kita pasal Superman. Kita dedahkan mereka pada adiwira-adiwira yang telah diwujudkan oleh Yahudi Nasara. Supaya apa? Kita hari ini berpandukan mereka. Bukan kita berpandukan pada Nabi SAW dan juga sahabat Nabi. Jadi sebab tu hari ini kita kena betulkan akidah kita. Kita boleh ambil tahu, tetapi kita kena jaga. Kita tahu sebagai orang Islam, semua dalam kehidupan dunia ni telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada siapa yang boleh lari daripada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting yang perlu kita ambil tahu. Boleh Jadi apa pendapat korang mengenai isu ini, mesin masa? Bagi akulah pendapat aku, mesin masa ni wujud, tapi mereka walau macam mana pun, walaupun kita tengok dalam cerita Simpson dan kartun Simpson yang mereka dia predik apa semua kan, benda ni betul-betul terjadi. Itu walaupun mereka ada misi masa, tapi kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai orang Islam, kita ada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita. Walau apa macam mana pun mereka nak ubah dunia ni, mereka tetap tidak dapat melawan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sila letakkan komen korang mengenai isu ini. Kalau korang suka video ni, like, share and comment, dan korang tolong follow aku, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehidupan kalian.